Baik, muka surat 87 kita habiskan hari ini bagaimana cara untuk menjaga agama. Jadi kita telah membicarakan contoh-contoh ajaran yang perlu diwaspada. Ya, saya tak berapa suka juga nak tuduh ajaran tu sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muka surat berapa? 81, 87. 87 Baik, muka surat 87 kita habiskan hari ini bagaimana cara untuk menjaga agama. Jadi kita telah membicarakan contoh-contoh ajaran yang perlu diwaspada. Ya, saya tak berapa suka juga nak tuduh ajaran tu sesat. Saja tak mau gaduh lah. Ya, tak mau gaduh. Jadi ajaran tu ajaran yang perlu kita waspada, kita berhati-hati, sebagaimana kita dah lalui beberapa tafsiran, tafsiran dalam pemikiran liberal itu. Jadi bagaimana kita nak cara untuk kita menjaga agama. Yang pertamanya, menjaga agama adalah perkara yang sangat-sangat penting. Menjaga agama adalah perkara yang sangat penting, iaitu menjaga dari sudut akidah. Ya, menjaga dari sudut akidahnya. Para ulama menyebutkan menjaga agama ni disebut oleh para ulama dengan istilah hifzuddin. Hifzu makna menjaga ataupun memelihara, ad-din maknanya agama. Jadi kita jaga agama tu dari sudut mengadakan, mengadakan. Itu antara asasnya, mengadakan iman, menjaga iman tu daripada rosak dan sebagainya. Jadi penjagaan agama bermaksud memelihara kesucian agama Islam daripada dicemari. Ia perlu dipelihara agar umat Islam tidak tergelincir ke dalam kekufuran, serta umat Islam tidak menganyut ajaran ataupun fahaman yang pelik dan menyeleweng. Jadi kalau ada perkara-perkara pelik dan sebagainya, itu asasnya kita jaga. Baik, bagaimana kita nak jaga agama? Yang pertamanya, dia salah buat sikit teknikal dia tu. Jaga agama tu tak beza sikit lah. Menjaga agama tu sebagai introduction je sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak jaga agama? Antaranya sumber kita yang pertama adalah membaca Al-Quran, melihat tafsirannya dan mentadabbur Al-Quranul Karim. Sekurang-kurangnya kalau kita baca Quran pun dia sudah dapat pahala. Dia sudah dapat pahala walaupun kita tak faham Al-Quran. Kalau tanya sini suruh terjemah ni, rasa semua tak boleh terjemah kan? Jadi kita bacalah. Yasin yang kita selalu baca tu pun kalau tanya tu tak
Tak tahu kan? Kan? Tahu tak Yasin wal Quranil Hakim, tahu lagu wal Quran jadi masuk tengah-tengah tu apa dia tak faham. Tetapi sekurang-kurangnya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, dia akan memberikan pahala dan dia akan memberikan satu kekuatan rohani kepada kita. Kerana kita ada hubungan dengan Al-Quranul Karim Itu sekurang-kurangnya walaupun kita tak faham. Kerana Al-Quran dibaca bagi mendapat pahala satu. Yang keduanya, kita tingkatkan lagi daripada sekadar pahala, Al-Quran ditadabbur agar difahami sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Payah nak bergerak sikit, tak ada mi pegang ni. Ada tu, ada. Betul. Hidup. Iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut afala yatadabbaruna al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Nampak ke tulisan? Okay. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Quranul Karim? Jadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala selain daripada baca perintah baca pun ada juga. Perintah baca dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu perintah baca, faqra'u, maka bacalah. Maka bacalah ma apa tayassara yang mudah daripada Al-Quran. Jadi perintah Allah suruh baca, satu, untuk pahala. Perintah Allah yang kedua supaya tadabbur, untuk kita faham Al-Quranul Karim Macamlah kita tengok peta tapi kita tak faham peta tu. Kan? Sekurang-kurangnya ada peta tak? Sekurang-kurangnya ada peta kan? Tapi kalau kita ada peta dan kita faham, lagilah kan? Lagilah. Tapi sekurang-kurangnya walau tak faham, ada peta, bolehlah juga tanya orang. Masalahnya bimbang orang yang kita tanya pun tak faham juga, tak tahu juga kan. Dia tunjuk jalan yang salah, cara baca yang salah, cara faham yang salah Jadi asasnya ialah kita nak faham Al-Quran, baca dan faham Al-Quran Contoh beberapa tafsir kita boleh tengok. Kalau kita tengok tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi dan sebagainya, ni sekadar beberapa contoh sahaja Begitu juga tafsir Al-Azhar daripada Buya Hamka, tidak terhad kepada tafsir-tafsir ini, tetapi ini sebagai contoh untuk kita dapat memahami sedikit sebanyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Baik, yang pertama. Yang keduanya, kita kena lihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok hadis, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi hadis ni adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara ni termasuk dalam hadis. Yang pertamanya maqalan Nabi, apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi kata. Apa yang Nabi kata tu, itu yang pertama sekali. Apa yang Nabi kata. Yang keduanya ma fa'alan Nabi, apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat. Cuma kalau bertentangan, ini kebiasaan kebiasaannya, kalau bertentangan apa yang Nabi buat dengan apa yang Nabi cakap, maka kebiasaannya kita ikut apa yang Nabi cakap. Kerana itu asasnya, apa yang Nabi cakap itulah yang pertama sekali apa yang Nabi cakap tu yang pertama sekali. Yang kedua, apa yang Nabi buat. Yang ketiganya ma'aqarran Nabi, apa yang diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tetapi sahabat-sahabat melakukannya, maka itu diperakui oleh Nabi, itu juga dikira sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cumanya dalam kita nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena tengok sekurang-kurangnya dua perkara, ya. Iaitu perkara yang pertama, kita nak kena tengok dari sudut kesabitan hadis tu. Ya, kesabitan hadis tu. Hadis tu sabit atau tidak, betul-betul datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Ya. Ini ramai yang gagal ni. Ya, ramai yang gagal ni, termasuk para penceramah dan sebagainya. Dia asal ada dalam buku je, terus dia kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak semua yang ada dalam buku, tidak semua yang ada dalam kitab betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun daripada ulama yang besar. Ya, walaupun daripada ulama yang besar. Sebab itu ulama tu dia letak sanad dia. Dia letak sanad dia supaya kita mengkaji lagi selepas tu. Ya, misalnya ulama-ulama tafsir, misalnya Imam Tabari sebagai contoh. Imam Tabari sebagai contoh, dia adalah, kita kata Syekhul Mufassirin. Syekh ahli tafsir ni adalah Al-Imam Tabari. Tetapi hadis-hadis dalam tu kena saring lagi. Pasal apa? Pasal salah satunya yang ulama sebut, Imam Tabari dia nak himpunkan dulu. Dia nak himpunkan dulu segala riwayat hadis, sahih ke tak sahih ke apa, himpunkan dulu. Jadi dia letak sanad. Nanti lepas ni akan kaji lagi lah. Jadi bila kita tak berapa cermat, ni ada dalam kitab tafsir, takkanlah Imam Tabari tak tahu. Bukan. Imam Tabari dia nak himpunkan dulu. Dia nak himpunkan dulu. Kadang-kadang dia kritik hadis ni tak kenal kat mana dan sebagainya. Ya. Itu kita kena tahu. Cara manhaj sebahagian para ulama. Ya. Jadi yang pertama sabit, pastikan kesabitan hadis tu. Ya. Kesabitan hadis. Kurang-kurangnya ada ulama kata hadis tu boleh diterima, cukuplah tu. Sekurang-kurangnya ada ulama kata, ulama hadis lah. Ulama hadis yang kata hadis tu diterima, maka cukuplah tu. Kita boleh taklid dah. Sebab kita tak ada kemampuan. Ya. Kesabitan hadis. Yang kedua, kita nak tengok kefahaman hadis. Bagi faham betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham betul-betul. Jadi yang pertama sabit, pastikan. Yang kedua, nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai contoh, tafsir Ibnu Katsir, cerita Nabi Adam dengan iblis. Cerita Nabi Adam dengan iblis. Imam Ibnu Katsir dia bawa riwayat. Riwayat dia bagaimana iblis dihalau keluar daripada syurga. Jadi iblis tak dapat masuk dalam syurga. Bagaimana iblis dapat masuk semula dalam syurga? Iaitu iblis tunggu ular, snake, ular keluar dari syurga. Iblis jumpa ular, dia komplot dengan ular. Maka ular pun buka mulut dia, iblis masuk dalam mulut ular, ular pun tutup, ular pun menyusur masuk ke dalam syurga, ular buka mulut balik, iblis pun keluar. Iblis dapat masuk semula ke dalam syurga. Daripada situlah iblis dapat tipu Nabi Adam. Asalnya dia tak boleh masuk dalam syurga. Jadi kalau jumpa ular, katuk ular tu. Pasal jahatnya ular tu kerana komplot dengan iblis. Riwayat ni ada dalam tafsir. Yang pertama, pastikan betul ke cerita ni. Imam Ibnu Katsir dia ulas cerita ni tak betul. Dia pergi di hujung saudara. Tapi segelintir penceramah dia bawa cerita ni dalam ceramah seolah-olah cerita tu betul-betul sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pasti kan? Logik akal kita, kenapa nak kena bunuh ular sekarang? Yang kalaulah cerita betul-betul, yang buat salah tu ular mana? Yang bawa iblis tu ular mana tu? Ular mana? Ular kapak ke? Ular tedung ke? Ular
Sawah ular mana tu? Tak tahu. Kan? Yang buat salah tu ular sekarang ni ke ular yang dulu? Kalau cerita tu benar. Ular dulu. Yang anak cucu ni pasal apa nak kena? Kan? Zalim kita. Kita zalim kalau kita pukul ular, dia tak kacau kita. Kan? Kita hanya baca cerita tu, ular ni lah yang komplot. Zalim kita kepada ular tu. Kan? Agama kita tak bagi zalim. Tapi cerita tu tak betul. Imam Ibn Kathir sebut dia nak kritik cerita tu. Tapi bila kita tak berhati-hati, asal ada dalam kitab tafsir, terus bawa dalam ceramah. Kita pula dengar Masya Allah, baru tahu hebat ustaz ni, hebat ustazah ni, Masya Allah, tak pernah dengar lagi cerita ni. Ya, masalah kita jahil, penceramah tu pun jahil. Jadi kita ditipu atas nama agama. Ya, kita ditipu atas nama agama. Ya. Baik, itu hadis. Ya. Tengok dua perkara tu lah. Sabit, pastikan sabit dulu. Yang keduanya, pastikan cara nak faham hadis tu. Yang ketiganya, muka surat 88, kita tengok hadis Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengambil ilmu intiza'an, secara rentapan. Tak hilang ilmu tu begitu saja. Allah tidak mengambil ilmu secara rentapan, yang tazi'uhu minan nas, dengan Allah mengambil ilmu tu daripada manusia. Contoh dia, hari ni kita hafal wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tiba-tiba hilang tu, tak ingat. Itu mana tarik. Adakah Allah tarik ilmu macam tu? Tidak. Allah tidak mengambil ilmu dengan menarik ilmu tu daripada manusia. Ya. Maknanya kalau kita tak baca surah Yasin lama, PKP tu tak baca surah Yasin lama, ya, tu imam tak jadi imam, surah sejadah tak baca setahun. Surah sejadah pagi Jumaat tak baca setahun. Agak-agak tu imam lupa terus kah? Tak, dia tak lupa. Cuma dia karat sikit lah. Karat tu dia baca 3-4 kali, insyaAllah dia lancar balik. Pasal Allah tak tarik ilmu tu hilang terus. Surah Yasin pun setahun tak baca ni, malas nak baca surah-surah kan. Setahun. Bila nak buat Yasin, kita memang tak ingat, tak apa ingat, karat sikit. Kita baca 2-3 kali, insyaAllah ingatlah. Allah tidak tarik ilmu tu hilang terus. Tapi Allah tarik ilmu tu macam mana? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu dengan Allah mematikan para ulama. Ya, Allah mengambil ilmu dengan Allah mematikan para ulama. Kerana apa? Kerana satunya maklumat. Maklumat ni dia belum jadi ilmu lagi. Maklumat. Dia belum jadi ilmu lagi. Ya. Dalam bahasa kita, maklumat di hujung jari. Maklumat di hujung jari, dia belum jadi ilmu lagi tu. Belum jadi ilmu lagi. Jadi bila maklumat ni kita hadamkan, kita faham, kita betul-betul kaji, barulah dia akan jadi ilmu. Sebab itu disebut al-ilmu fis sudur. Ilmu tu di dalam dada, la fis sutur. Ilmu tu bukan dalam baris-baris buku. Yang dalam buku-buku ni, dalam Google dan sebagainya tu, itu info, itu maklumat. Dia belum jadi ilmu lagi. Ilmu ni dalam dada masing-masing. Itu ulama kata al-ilmu fis sudur. Ilmu di dalam dada. La, bukanlah ilmu tu di dalam baris-baris tulisan itu. Jadi sekarang kita zaman teknologi maklumat. Maklumat kita banyak, tapi belum jadi ilmu lagi. Zaman ulama dulu maklumat tak banyak. Zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Bukhari, maknanya Imam Bukhari nak cari hadis tu dia kena merantau jauh. Kita ni kalau hari ni nak cari hadis sekejap je Google ya. Ujung cari. Tapi Imam Bukhari mempunyai ilmu. Kita mempunyai maklumat tapi belum mempunyai ilmu. Jadi sebab itu Allah mengambil ilmu dengan mematikan para ulama, kerana ilmu tu ada dalam dada para ulama. Maka contohnya
Imam Bukhari sebagai contoh dikatakan hafal 600,000 hadis. Ya, riwayat kata dia hafal 600,000 hadis. Katalah Imam Bukhari tulis dalam kitab-kitab dia cuma 20,000 hadis. Katakanlah yang dia tulis tu. Jadi mana bakinya 580,000 hadis. Hilang, hilang. Kecuali ada ulama lain lah yang akan ambil lagi. Ada lagi lah. Ulama yang selepas Imam Bukhari pun mati. Tak tulis contohnya. Habis ilmu tu. Itu kata maksud hadis. Allah mengambil ilmu dengan Allah mematikan para ulama. Hatta idza lam yatruk. Sehinggalah Allah tidak meninggalkan aliman, orang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia mengangkat pemimpin mereka itu, ru'us, pemimpin mereka, ahli ilmu mereka, tokoh-tokoh ilmu mereka, mufti sebagainya, juhala di kalangan orang jahil. Dah masyarakat dah jahil, maknanya yang jadi tokoh agama pun orang jahil juga, yang jadi mufti pun orang jahil juga, kan? Takkanlah kita jahil, mufti kita sehebat Imam Syafi'i, sehebat Imam Nawawi. Maknanya mufti kita pun lebih kuat atas daripada kita lah, contohnya. Ya, jadi Rasulullah kata, ya, pemimpin, pemimpin tak kisahlah bidang agama dan sebagainya tu, ya. Jadi sini apa yang berlaku? Fasu'ilu, maka pemimpin ni, tokoh-tokoh agama ni, tokoh masyarakat ni ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka tokoh-tokoh ini memberi fatwa tanpa ilmu. Sebab ilmu tu tidak ada dalam dada, ya. Fadallu, maka pemimpin ini sesat, pemimpin masyarakat, pemimpin agama ini sesat, wa adallu, dan pemimpin ini menyesatkan masyarakat. Itu amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita nak kena tengoklah betul-betul orang tu ada ilmu ataupun tidak, bidang dia bidang apa, ya. Kadang-kadang kita borong semua, ustaz tu semua kita tanya tafsir, tanya hadis, tanya fiqh, tanya tauhid, tanya tajwid, tanya qiraat. Semua tanya dah. Pasal dia ustaz, pasal dia ustaz tak tanya. Dia pun nak jawab, tak tahu kan, malulah. Jawab bila. Jawab bila. Tanya hadis-hadis ni sahih, dia kata sahih, hadis ni sahih. Sedangkan mungkin hadis tu palsu. Ya, sebab ilmu tu luas. Ilmu tu luas, kan? Saya ingat saya mengajar tafsir, tafsir di satu surau, kuliah maghrib. Ajar tu, ada jemaah di belah ni, ada jemaah depan, ada jemaah sebelah kanan. Orang tua sebelah kanan, 70 lebih dah. Dia duduk, kaki dia lujuk ke belakang. Tua ni tak. Aku tengah mengajar lujuk kaki aku. Habis kita rangikan lah, ya. Kuliah maghrib, orang tua, kita apalah, ya. Tengah-tengah mengajar tu dia, Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Apa dia? Soalan dia, Nabi Adam ni duduk syurga mana? Cerita pasal tengah tafsir ayat cerita Nabi Adam. Nabi Adam ni syurga mana? Syurga Firdaus kah? Syurga Adnan kah? Syurga Naim kan? Atau syurga lain? Jadi soalan maksudnya, syurga mana Nabi Adam duduk? Saya bila tanya tu, wallahu a'lam, saya tak tahu. Allahu a'lam, saya tak tahu. Orang tua ni kata, kalau tak tahu Ustaz tu selalu mengajar, Ustaz. Oh Allah. Kalau tak tahu Ustaz tu selalu mengajar, Ustaz. Allah. Kita tahu Allah. Dia ni. Kan? Itu juga tak. Kalau tak tahu selalu mengajar lah. Rupanya tak boleh jawab, tak tahu. Kena jawab juga. Pusinglah pun mana pun. Itu tak menjadi menipu tu. Itu sebagai Ustaz tu dia kena menipu lah. Nipu bila kawan tahu kan. Nabi Adam duduk syurga mana? Oh, Nabi Adam duduk syurga Adnin. Kerana ada riwayat sahabat bagi tahu. Dia tak tahu. Okay, Allah. Jadi tipu lah. Tipu. Susah dalam zaman, susah nak berlaku jujur. Susah nak berlaku jujur. Tapi alhamdulillah, pengalaman itu mematangkan saya dan saya tak ada masalah jawab tak tahu. Kalau dalam TV pun tanyalah Ustaz, wallahu alam, saya tak tahu.
tak malulah. Kali pertama tu kena semeh tu malulah. Tapi pengalaman dengan orang tua tu, jadi dia mengajar kita tak ada masalah. Dia kenal sekali tu, rebah sekali tu. Wallahu a'lam, saya tak tahu, saya minta maaf, saya tak tahu. Adalah beberapa kali dalam TV tu saya jawab, wallahu a'lam, saya tak tahu. Taklah merah muka, tak tahu, tak ada lah. Relax lah kan. Itu kena jujur lah kena jujur dari sudut ilmu. Baik, itu hadis peringatan kepada kita tentang perkara yang berlaku, bagaimana ilmu tu makin menyusut sedikit demi sedikit, sehingga ulama zaman sekarang tidaklah sama level dengan ulama-ulama zaman dahulu. Ya, ulama zaman sekarang tidaklah sama dengan ulama-ulama zaman dahulu. Ulama zaman dahulu menguasai pelbagai jenis ilmu. Kita bukan kata ulama zaman dulu lah. Kita tengok tok guru pondok pun mereka menguasai pelbagai jenis ilmu. Ya, adanya ilmu alat, bahasa Arab, balaghah, ilmu fiqh, tauhid, usul, mana mereka boleh mengajar kitab-kitab besar itu. Ya. Tetapi yang sekarang ni dia makin kurang sikit, makin kurang. Tambah ada pula sekarang nak buka pondok sekarang mudah. Baca kitab Arab pun salah. Kan, adalah dalam YouTube. Sekarang ni orang tengok mudah kan. Ada yang baca kitab salah, ya. Jadi baca kitab salah tu tapi buka pondok. Jadi itu satu, baca kitab salah. Ada ya. Tak boleh sebutlah di sini kan. Tapi ada tersebar, ramai dah. Ya, ustaz-ustaz yang mengkritik, ya. Masyayikh yang mengkritik ustaz yang sebegini, ya. Baca, boleh pak? Buka pondok tak ada masalah. Ada tanah, kutip derma sikit, pakai kepiah, pakai sorban, pakai macam ni, pakai jubah sikit kan. Saya nak buka pondok. Tuan-tuan kena bantu untuk kerja dakwah saya ni. Tak ada pun. Tak ada, sekarang ni tak ada pun. Ada yang kena daftar tu, alhamdulillah lah, dipantau lah. Yang tak daftar ni pakai buka je kan. Dia nak kena tengok. Ya, ada. Jadi ulama seperti Imam Malik. Jadi yang selamat kita ikut ulama yang telah meninggal dunia. Ikut ulama yang telah meninggal dunia. Ya, apa-apa pun patah balik. Patah balik kepada ulama yang asal, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi dan sebagainya. Ya, adanya pandangan kita sekarang ni, ustaz-ustaz, dia kena bersandarkan selain daripada Quran dan hadis. Pendapat ini disebut oleh Imam Nawawi. Kukuh lah. Pendapat ni saya sendiri. Dia kurang sikit pasal kekuatan ilmu kita tak kuat. Ya, tak kuat kan. Jadi kena rujuk balik kepada ulama-ulama zaman silam. Kemudian merujuk pendapat para ulama dan orang soleh. Ulama dan insan saleh merupakan manusia beriman yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat ahli ilmu ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat ahli ilmu ialah takut kepada Allah. Karena Allah Taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba Allah adalah ulama. Jadi ulama dia kait dengan sifat takut. Kalau dia dianggap sebagai ulama tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu belum ada lagi sifat sebenar ulama, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama dan orang saleh sentiasa membaca Al-Quran, mendirikan salat fardu, menambah salat sunat, membayar zakat untuk aurat dan sebagainya, ya, menjauhi perkara haram. Orang saleh adalah orang yang bangun malam bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu maknanya elemen-elemen takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takut kepada Allah, dibaca Al-Quran, sembahyang tahajud dan sebagainya, kerana benda-benda itu adalah rahsia, ya, tidak didedahkan kepada masyarakat, ya.
Ilmu ilmu ada dalam dada para ulama. Para ulama menulis kitab, tetapi kuncinya masih lagi berada pada mereka. Ya, yang ulama tulis tu dia maklumat je. Ilmu tu dalam dada. Sebab itu kita kena talaqi. Fiqh kena talaqi, aqidah kena talaqi, tajwid kena talaqi. Kita mengaji tajwid. Memanglah dia kata nun mati jumpa ba, hukum dia iqlab. Nun mati jumpa fa, nama dia ikhfa. Macam mana nak sebut dia tu? Tu kena talaqi. Maklumat dia memanglah nun mati iqlab lah. Macam mana nak dengar dia tu? Nak buka mulut ke, nak tutup mulut? Itu nak kena talaqi. Maknanya guru yang mengajar, dia ambil daripada guru dia ambil pada guru sampai kepada imam tajwid, imam qiraat, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh itu kita perlu merujuk kepada para ulama. Selain itu, nas Quran dan riwayat hadis dapat diselewengkan huraiannya mengikut hawa nafsu. Kita dah lihat contoh, ya. Contoh ayat Quran diselewengkan tu. Ya, ayat Quran diselewengkan. Gate halal. Gate halal. Tafsiran liberalnya gate halal pasal apa? Pasal ayat Quran yang sebut cerita Nabi Lut tu untuk umat Nabi Lut saja. Ya, bukan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi gate halal ke haram? Halal. Dia selewengkan. Selama ni kita faham gay tu haram. Tapi sebab diselewengkan cara huraian. Dia tak ubah ayat Quran. Dia ubah tafsiran ayat Quran. Ya. Zina halal, zina haram. Ada dua. Kalau zina dengan ibu sendiri, ibu kandung, kalau lelaki lah, zina dengan ibu kandung, zina dengan ibu tiri, zina dengan anak sendiri, zina dengan isteri orang, tu zina haram. Kalau perempuan, zina dengan bapa kandung, zina dengan bapa tiri, zina dengan anak lelaki, zina dengan suami orang, haram. Lain daripada tu, halal. Dia tafsirkan ayat wala taqrabuz zina tu. Sebab tu Allah kata jangan menghampiri zina. Kita pun betul juga. Logik akal kan. Sebab kalau saya berzina dengan isteri orang, suami orang marah. Kalau berzina bukan suami orang, tak ada siapa nak marah. Jangan. Saya dah dewasa, perempuan tu dah dewasa, apa masalahnya? Logik akal. Itu ayat tafsiran ayat Quran boleh diselewengkan, hadis pun boleh diselewengkan. Justru tafsiran dan kefahaman para ulama adalah penting. Maka ilmu agama yang benar terdiri daripada 3 peringkat. Pertamanya, nas Quran, riwayat hadis dan dalil-dalil syarak. Satu, ya. Yang kedua, kaedah istidlal, cara buat dalil, istidlal, cara pendalilan. Kaedah istidlal, cara pendalilan dan istinbat, nak keluarkan hukum, nak ekstrak hukum tu, istinbat. Iaitu kaedah bagi memahami nas dan dalil syarak. Kena ada kaedah. Dia tak boleh baca Quran terus hukum, dia kena ada kaedah. Ya, macam kita baca buku undang-undang lah. Ya, mana saya baca tak boleh, kena lawyer yang baca, peguam yang baca, orang yang mengaji undang-undang. Dia tahu sebab dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah dia. Quran hadis pun sama, ya. Yang ketiganya, syarat ketiga, ahli ijtihad yang layak untuk berijtihad. Ia merujuk kepada keahlian dalam ilmu. Kita nak tengok orang tu pula, orang tu keahlian ataupun tidak. Kalau dia tak ada keahlian, dia baca Quran, dia buat hukum, bimbang lebih banyak salah daripada betul. Sebab tu dalam riwayat sebut man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asaba. Siapa yang berkata tentang Al-Quran, dia tafsirkan, dia bagi pandangan tentang Quran bi ra'yihi, semata-mata dengan pemikiran.
tanpa ilmu. Ya, dia bagi tafsir Quran dengan pemikiran tak ada ilmu. Faqad akhta'a, maka dia salah walaupun dia betul. Walaupun hak dia tafsir tu betul, tapi kira salah pasal tak cukup syarat. Ya, tak cukup syarat. Ya, dia kira salah kerana tidak ada keahlian, tidak cukup syarat. Walaupun ayat yang ditafsir memang betul ditafsir betul, salah dari satu sudut. Salah dari satu sudut. Jadi bila salah dari sudut ni, kebetulan yang ni dia tafsir betul, tapi yang akan datang lagi salah. Jadi dalam riwayat tu dia potong awal-awal, jangan dia kira salah. Ya, kira salah ya. Jadi tanpa tiga perkara ini, sesuatu pendapat tidak dianggap sebagai ilmu. Contohnya seorang ustaz yang berbicara tentang perubatan moden dengan membaca buku Ibn Sina. Kan Ibn Sina kan bapa perubatan kan. Saya pun baca lah. Ubat sakit gigi Ibn Sina menyatakan. Ubat kanser Ibn Sina menyatakan. Kitab Ibn Sina tu digunakan di dunia barat selama 600 tahun silibus pendidikan. Tapi sekarang tak pakai dah lah. Tapi dia sebagai pencetus kan. Jadi kalau kita rujuk kitab sebenarnya tak relevan dah sekarang ni. Pasal teknologi perubatan tu dah lain dah. Tapi akar dia kat situ lah. Akar dia kat situ lah. Punca dia kat situ lah. Daripada kitab Ibn Sina antaranya. Tapi tak boleh pakai dah Ibn Sina tu. Pandangan-pandangan dia tu sebab zaman sudah berubah. Tapi saya pakai kitab tu. Banyak salah ke banyak betul? Banyak salah. Ya, banyak salah kerana tidak ada keahlian. Ya, tidak ada keahlian ya. Maka pendapat seorang ustaz dalam bidang perubatan bukanlah ilmu kerana ketidakcukupan syarat, iaitu keahlian ilmu, dalil dan kaedah pendalilan. Begitu juga dalam ilmu agama tidak memadai semata-mata satu riwayat hadis sahaja lalu diterima dan diamalkan tanpa dua perkara lagi. Hadis tu makna yang pertama tu lah dalil, dua perkara lagi kaedah istidlal dan keahlian ilmu. Nak tengok keahlian orang tu Ini kerana satu riwayat hadis sahaja terdedah kepada tafsiran nasakh, mansukh, nasikh mansukh, pembatalan dan sebagainya Maka sebaik-baiknya kita berpegang kepada para ulama yang diperakui sejak ratusan tahun Misalnya kalau kita tengok kitab mazhab fiqh sebagai contoh, kitab nama dia Nihayatul Muhtaj dengan Tuhfatul Muhtaj. Ini dua kitab besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Nihayatul Muhtaj dengan Tuhfatul Muhtaj. Nihayah ni Imam Ramli, Tuhfah ni Imam Ibn Hajar. Ya, kitab Nihayah ini telah ditulis oleh seorang ulama dan dibacakan di hadapan 400 ulama. 400 ulama mereka kritik kitab ni, mereka betulkan balik. Maknanya bukan soal yang karang tu seorang, tapi telah melalui proses dibaca di hadapan 400 orang ulama. Maknanya kitab ni kitab mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i. 400 orang, soal 400 orang tulis. Sama juga dengan kitab Tuhfah. Ditulis, dibaca di hadapan ulama, kritik, komen dan sebagainya, dibaiki lagi. Jadi mana kalau kita pegang ni tak ada masalah dah. Kerana seolah-olah kita pegang pandangan 400 orang ulama. Itu tradisi zaman dahulu Baik, itu contoh beberapa ulama Imam Suyuti dan sebagainya. Para ulama sebegini telah diuji kematangan ilmu. Ilmu mereka matang, masyhur cerita tentang kemuliaan akhlak, kekuatan ibadat dan dipuji oleh ramai para ulama. Pendapat mereka terbentang jitu di dalam kitab-kitab mereka Yang seterusnya, berhati-hati dengan pendapat yang tidak diperdengari. Sabda Nabi SAW, akan ada pada akhir zaman para dajjal. Tambah sikit para tu
Pasal Dajjal itu jamak plural ya. Akan ada pada akhir zaman para Dajjal kazzabun yang pendusta. Akan ada. Ya'tunakum, mereka bawa Dajjal ni bawa kepada kamu bil ahadis, dengan hadis-hadis, cerita-cerita, kisah-kisah, riwayat-riwayat, semua tu masuk hadis lah tu. Hukum hakam, hadis Nabi, riwayat, cerita, kisah dan sebagainya, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang mana kamu tidak pernah dengar hadis tersebut, kamu tak pernah dengar cerita tersebut, kisah tersebut dan sebagainya, wala aba'ukum, begitu juga datuk nenek kamu pun tak pernah dengar. Jadi Rasulullah bagi tips mudah. Rasulullah bagi tips mudah nak jaga supaya kita tak sesat. Karena kalau dengar cerita ni pelik sangat ni, jaga-jaga. Tak pernah lagi lah mak ayah cerita, guru sekolah rendah, sekolah menengah tak pernah cerita, kan? Duduk pondok pun tak pernah cerita lagi ni. Ini cerita baru ni. Jangan terpedaya lagi. Jangan kata hebat lagi. Rasulullah bagi panduan mudah. Kalau tak pernah dengar, takkanlah selama kita duduk 50 tahun, 40 tahun ni tak pernah dengar lagi kan. Fa iyyakum, hati-hati. Wa iyyahum, hati-hati kamu dengan mereka. Rasulullah minta hati-hati dengan Dajjal ni. Bukan Dajjal mata satu, ni Dajjal manusia ni. Manusia yang bawa ajaran salah dan sebagainya. Supaya la yudillunakum wa la yaftinunakum. Mereka Dajjal ni tidak menyesatkan kamu dan tidak memfitnah kamu dalam agama. Contoh, yang merah tu, harus bagi isteri mentalak suami dengan talak 3. Penceramah kata, ustaz kata boleh, Islam ni adil. Islam ni adil, suami boleh talak, isteri pun boleh talak. Tak pernah dengar. Waspada. Mudah kan? Harus nikah beza agama boleh, Islam kahwin dengan Hindu boleh, sekali kahwin masjid, sekali kahwin di kuil, boleh. Pasal yang penting redha meredai, yang penting bahagia. Ada mawaddah warahmah. Hati-hati. Tak pernah dengar lama aku mengaji, tak pernah dengar lagi ni. Mudah je Rasulullah bagi tip mudah ya. Contoh lain, terdapat tafsiran bahawa iblis tidak derhaka kepada Allah. Iblis tidak derhaka. Iblis cuma keliru. Kerana dasarnya adalah tidak harus sujud kepada makhluk dan hanya sujud kepada Allah. Justru itu iblis keliru antara sujud kepada Allah atau sujud kepada Nabi Adam. Allah suruh sujud pada Nabi Adam. Iblis faham sujud mesti pada Allah, bukan pada Nabi Adam. Jadi iblis tak mau sujud. Iblis bukan derhaka, iblis cuma keliru sikit. Sedangkan dalam Quran Allah kata aba, iblis tu enggan, wastakbara, dia takabur, wa kana minal kafirin, iblis tu masuk di golongan kafir. Kalau tak ada, iblis tu keliru sikit. Dia bukan jahat. Tak pernah dengar? Ada tafsiran ni. Yang saya sebut ni ada. Jadi ustaz ni bawa pelik ni cara pemahaman ni. Mudah aja. Contoh lain, terdapat tafsiran bahawa Allah akan menjelma dalam diri makhluk. Allah menjelma dalam diri makhluk. Sebagaimana Allah menjelma dalam diri Nabi Adam. Ada tafsiran. Sehubungan dengan itu, sujud kepada Adam merupakan sujud kepada Allah. Kerana Allah menjelma masuk dalam diri Nabi Adam. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Oleh itu harus bagi Allah menjelma dalam diri makhluk yang lain. Contohnya dalam insan, sebatang pokok dan sebagainya. Maka harus sujud kepada insan atau kepada pokok. Pokok tu besar, Masya Allah. Kita sujud pada pokok ni. Pasal apa? Allah menjelma masuk dalam. Kita bukan sujud pada pokok, kita sujud pada Allah. Tak boleh dengar. Wallah a'lam. Jadi kalau kita jadi macam orang sembah pokok lah. Habis nak menghalalkan sembah pokok tu, Allah berada dalam pokok tu.
Jadi maknanya tak ada apa, tak jadi kafir lah, semua jadi beriman belaka lah. Tak ada yang kafir lah. Dia sembah pokok pasal Allah dalam pokok tu. Dia minta kepada orang mati ni pasal Allah berada dalam orang mati tu. Jadi maknanya itu pandangan yang kita kata balik kepada sub topik tu, berhati-hati dengan pendapat yang tidak pernah digari. Kita tak boleh nak kata dia sesat lagi. Kita tak beranilah. Sebab kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam dan angin juga. Jadi ilmu kita taklah banyak sangat. Kita nak tuduh orang tu sesat, tak berani. Tak boleh. Kita berhati-hati. Kita cari lagi orang alim, cari lagi ya. Jangan terima bulat-bulat ya pandangan daripada seseorang yang pandangan tu pelik. Walaupun dia pakai kepiah, pakai songkok, pakai serban, kita kena berhati-hati ya. Macam pindah roh dulu, roh pindah dari satu badan masuk satu badan, alhamdulillah ya, adalah ditarik balik. Itu pun satu pandangan yang salah, yang sesat dalam agama. Ya, kita kena berhati-hati ya. Ya. Ya, Syiah kata malaikat Jibril terkeliru. Patut bagi kat Saidina Ali, dia pergi bagi kat Muhammad. Keliru. Pas mungkin muka Saidina Ali sama dengan Nabi Muhammad sebab sepupu kan. Sepupu mungkin. Kalau duduk pula satu rumah, tapi masa tu dah keluar dah. Nabi dah kahwin dah. Tapi kalaulah kita logik akal kita, kalaulah malaikat Jibril keliru, tersilap bagi, patut bagi kat Saidina Ali, kenapa Allah Ta'ala tak tegur? Allah tahu segala-galanya. Allah biarkan Jibril tersilap. Bukan tak boleh tarik balik kan? Dah lantik dah tarik balik. Boleh kan? Sekali dua kali kan? Jibril aku suruh bagi. Contoh lah kan? Contoh. Mana dalil kata Jibril tersilap? Mana dalil? Ada hadis dah? Ada Quran dah? Jibril kadang. Jadi kan pandangan tu kita waspada. Sebab dasar kita Muhammad Rasulullah. Itu dasar. Okay? Kemudian seterusnya zikir dan selawat. Ya, untuk kita jaga agama ni, kita memperbanyakkan zikir dan selawat ya. Zikir kepada Allah menguatkan ikatan dengannya. Iman diperbaharui dengan zikir la ilaha illallah. Banyakkan sebut la ilaha illallah. Manakala selawat ke atas Nabi akan mengundang rahmatullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Banyak mana? Banyak mana boleh. Sebab Allah dah bagi lesen tu. Katsira tu banyak. Banyak mana? Banyak apa? Ya. Istighfar 700 kali sehari, silakan. Ya, la ilaha illallah sehari 1000 kali, silakan. Banyak mana boleh buatlah. Wasabbihu, dan bertasbihlah memuji Allah bukratan wa asila, pagi dan petang. Ya, betul ya, pagi dan petang. Kemudian kalau kita selawat, huwallazi yusalli alaikum, Allah Ta'ala selawat ke atas kamu. Allah bagi rahmat ya, selawat tu Allah bagi rahmat. Wa malaikatu, dan malaikat pun selawat. Malaikat doakan supaya Allah bagi rahmat kepada kita. Bagaimana kita nak dapat selawat daripada Allah? Kita selawatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Balahnya Allah selawat. Jadi hadis tu baca dengan ayat ni. Kita selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah balas balik, Allah selawat ke atas kita bagi rahmat. Malaikat selawat, malaikat doakan kita keampunan. Bila kita selawat tu, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, untuk Allah keluarkan kamu daripada zulumat, gelap-gelap kepada cahaya. Daripada gelap iman, gelap kafir kepada cahaya iman. Itu tertafsirkan. Daripada gelap-gelap kafir kepada cahaya iman. Daripada gelap jahil kepada cahaya ilmu. Ya. Daripada gelap maksiat kepada cahaya
ketaatan. Tafsirlah. Ya. Mana kalau kekufuran ada benda-benda yang tak berapa elok tu, bila mana kita banyak selawat, Allah keluarkan kita daripada perbuatan-perbuatan tak elok ni, kekufuran ni, kepada cahaya iman. Ya. Daripada gelap jahil kepada cahaya ilmu, daripada gelap maksiat, banyak maksiat, tapi kita rajin selawat, nanti Allah keluarkan kita daripada maksiat kepada cahaya ketaatan. Banyak. Ya. Lepas tu bila kita tak ingat, kita selawat. Ya. Itu orang tua lah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tak ingat. Allahumma salli ala Muhammad. Datang balik. Itu falsafah dia. Kenapa kita selawat? Sebab salah satunya gelap. Tak ingat ni. Tak ingat yang Quran ni. Tak ingat ni. Hadis Nabi bersabda, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat tu. Tak ingat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu amalan orang tua. Selawat tu pasal tak ingat, selawat. Ya. Nak periksa jawab tak? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Gelap. Nak bagi cahaya ingat. Ya. Itu konsep itu. Ya, kenapa kita berselawat bila mana kita tidak ingat sesuatu perkara. Zulumat, gelap dan zulumat. Kalau bahasa Kedah dia gelemat. Gelemat tu daripada zulumat. Gelap, gelemat. Gelap yang sangat-sangat gelemat, zulumat. Gelap gelita atau apa jadi tu, gelemat. Lagi dekat zulumat, gelemat. Dia asal dia. Gelemat tu daripada zulumat pada pandangan saya. Kalau salah tu minta maaf. Saya reka je ni. Saya reka. Dah, saya reka. Gelap-gelemat. Allah gelap zulumat ni. Gelap-gelemat. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Dan akhir sekali tradisi ilmu. Untuk ni jaga kita tengok tradisi ilmu. Tradisi ilmu merupakan tradisi yang telah diterima baik oleh umat Islam. Ma talaqqatul ummatu bil qabul. Benda yang telah diterima oleh umat Islam secara majoritinya telah terima. Tradisi ilmu dengan manhaj yang telah diperdebatkan dan diperincikan oleh para ulama adalah penting dalam memelihara kemurnian agama Islam. Antara tradisi dia dalam bidang akidah, aliran sunni biasanya berdasarkan dua manhaj, iaitu manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Manhaj ini telah dikaji oleh para ulama sejak lebih daripada 1000 tahun. Kita pegang manhaj itu. Akidah kita simple, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu akidah. Manhaj dia tu ambil tradisi. Sebab dah lebih 1000 tahun beribu ulama, umat Islam tu dah terima dengan baik. Dalam bidang fiqh, pegangan kepada 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dah lebih 1000 tahun dah. Beribu para ulama. Ya. Saya nak buat madhab fiqh yang baru. Kan? Quran ada depan saya, hadis ada. Tapi kaedah tak ada. Keahlian tak ada. Saya seorang. Kalau madhab Syafi'i, beribu ulama dalam tu. Madhab Maliki beribu ulama. Jadi nak ambil saya seorang ke ambil yang beribu ulama? Ambil beribu ulama. Tradisi itu penting. Kan? Tradisi itu penting. Jadi Nusantara madhab Syafi'i dapat dirajuk dengan karya ulama madhab Syafi'i seperti Imam Nawawi. Kenapa kita ambil Imam Nawawi? Kerana proses dia tu daripada Imam Syafi'i Imam Syafi'i mati tahun 204, Imam Nawawi lebih kurang tahun 600 Hijrah. Jadi selama 400 tahun tu proses penyaringan. Tu. Jadi mazhab Syafi'i betul-betul terletak pada Imam Nawawi yang asal bagi elok. Dia pendapat yang tak tepat ni dia buang. Dia tapik. Selepas 400 tahun. Di kematangan ilmu fiqh tu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi digelar Syaikhan, dua syekh dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i.
proses dia ambil masa 400 tahun. Lepas tu barulah datang tu Nihayah dengan Muhtab, baru datang lepas tu pula. Disaring lagi. Ya. Baik, kemudian dalam bidang tasawuf, kita ambil aliran tasawuf yang dibawa oleh Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dua tokoh ulama ni, bacalah karya-karya mereka, mengaji karya mereka tu ya. Lebih-lebih lagi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah ya. Sudah melalui 900 tahun kitab tu. Usia kitab tu 900 tahun. Orang kritik, orang hentam, tapi masih bertahan. Ya. Bila hadis, kita ambil 6 kitab hadis sebagai kitab hadis utama, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i itu bukan Ibnu Nasa'i itu, salah ya. Sunan Nasa'i, bukan Ibnu Nasa'i. Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah itulah. Juga kitab hadis Muwatta, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Imam Hakim dan sebagainya. Jadi kitab ni ada sumber kepada riwayat hadis Nabi SAW. Juga bagi memahami riwayat hadis terdapat pelbagai kitab syarah, Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Kemudian dalam qiraat ada 7 qiraat yang mutawatir. Di Nusantara kita pakai qiraat Hafs daripada Asim. Ya, kalau ada penceramah ustaz nak buat qiraat lain, qiraat Nusantara nama dia. Tak ada lah ya. Tak boleh dah, itu dah lari daripada tradisi. Ya, kita baca qiraat Hafs daripada Asim. Kitab tafsir, yang ambillah tafsir yang muktabar, Tabari, Nasafi, Ibnu Katsir, Qurtubi dan sebagainya. Ya, begitu juga dalam tradisi ilmu di Nusantara, kita jauhi lama dan terus dalam berbagai disiplin ilmu ialah tradisi yang perlu dijadikan sumber rujukan ilmu ya, supaya kita terjaga daripada fahaman yang menyeleweng. Allahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Kita habislah. Ada soalan apa? Kesimpulan tu baca sendirilah. Ya. Dia apa? Kalau dia buat maksiat, dia belum liberal lagi. Dia cuma ahli maksiat. Kalau liberal ni, dia anggap benda tu sebagai harus, boleh dilakukan. Kalau orang maksiat, dia tahu benda ni haram. Sebab tu dia buat sembunyi-sembunyi. Dia minum arak pun sembunyi-sembunyi, kan? Takut orang tahu. Tapi kalau liberal ni, dia beriktikad arak ni halal. Dia berlawanan dengan nas. Orang liberal, dia bebas, dia melanggar terus dasar-dasar agama ni. Apa dia? Wallahu a'lam, mungkin lah. Mungkin. Kalau ada tafsiran dia tu, tafsiran dia yang pelik-pelik tu, ya. Tapi kalau buat maksiat, itu belum liberal lagi. Itu ahli maksiat. Ada soalan lain? Ya. Ya, kahwin berbeza agama tu, ya, mungkin salah satu liberal lah tu, pemikiran liberal lah. Dan kalau ingat tanya guru-guru agama di sana, saya ingat tak setuju. Tapi itu berlaku dalam masyarakat, di luar kawalan mereka. Ya. Jadi mungkin yang satu kahwin dengan Hindu, Muslim dengan Hindu, ya. Kalau kahwin dengan Kristian pun, adakah Kristian itu dianggap sebagai ahli kitab? Ya, dalam tafsiran kita tidak dikira sebagai ahli kitab. Di Indonesia saya tak tahulah apakah pendirian ulama-ulama sana tu, sama ada Kristian di sana dianggap sebagai ahli kitab ataupun tidak. Tapi maknanya kita lihat ada masalah lah bila kahwin tu, anak tu nak jadi Islam ke nak jadi Kristian. Matlamat kahwin dengan ahli kitab supaya anak-anak jadi Islam. Tapi sekarang tak, dia bebas, dia jadi Islam ke jadi Kristian ke, jadi matlamat tu tak tercapai. Ya. Kalau mana ada tu, mana dia ada elemen-elemen tu lah, liberal lah, boleh kahwin beza agama, kan?
Itu kita nak kena waspada lah. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti setakat tu. Tapi bulan depan kita bawa tafsir balik lah. Surah An-Nisa ke Maidah? Maidah, Maidah. Ada siapa yang nak buku tu ada lagi? Siapa kalau yang belum ada lagi? Ada 5 buah situ. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.